Pentingnya ko-kurikulum dan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kesihatan PAJSK kepada anda. Keratan akhbar. Pelajar seimbang. Selain cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pelajar perlu memberi fokus terhadap penilaian pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan ko-kurikulum PAJSK yang menyumbang sebanyak 10% markah. PAJSK dinilai membabitkan pencapaian dalam 3 komponen utama, iaitu segak dan indeks jisim badan BMI, ko-kurikulum serta ekstra-kurikulum. Ko-kurikulum pula merangkumi pasukan badan beruniform, kelab persatuan, sukan dan permainan yang mana penyertaan prestasi pelajar akan direkod dalam pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Cemerlang UPSR hanya 40% syarat ke SBP. Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, ini bermakna kelayakan pelajar dinilai mencakupi komponen pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan ko-kurikulum PAJSK. Saya mahu memaklumkan, mulai tahun depan, pemilihan dan penempatan murid ke tingkatan 1 SBP tidak bergantung semata-mata kepada pencapaian akademik dalam ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Sebelum ini, kaedah penilaian hanya berasaskan peperiksaan. Namun, kali ini kita harap ibu bapa dapat memahami bahawa kita sudah beralih tidak tertumpu kepada keputusan akademik semata-mata. Dua A dan 3B boleh masuk sekolah asrama. Calon yang dipilih untuk masuk ke sekolah berasrama penuh SBP diambil kira berdasarkan tahap pengetahuan am, kecerdasan emosi EQ, kecerdasan intelektual IQ, aspek kerohanian dan kemahiran sosial. Semua pelajar boleh mengambil UKSBP dan jika mereka dapat sekadar 2A dan 3B tetapi tidak mempunyai kesesuaian untuk masuk ke SBP, maka mungkin calon ini dapat diterima masuk, katanya pada sidang media Majlis Pengumuman Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah 2017 di sini hari ini. Dasar ko-kurikulum. Pertama,
Kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Rujuk Seksyen 18 Akhtar Pendidikan 1996, Akhtar 550. 1. Menteri hendaklah menetapkan satu kurikulum yang dikenali sebagai kurikulum kebangsaan yang tertakluk kepada subseksyen 3 hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ialah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dan segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Kedua, penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Matlamat gerak kerja kurikulum yang dikendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Ketiga, penyertaan semua guru adalah wajib. Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib. Penyertaan semua guru hendaklah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kurikulum sekolah. Keempat, pelaksanaan kegiatan kurikulum. Kegiatan kurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan dari proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberi murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Kelima, penyertaan beramai-ramai. Pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. Surat Pekeliling Ikhtisas bilangan 17 tahun 2000 bertarikh 16 November 2000. Pertama, menjalinkan kerjasama antara pihak sekolah dengan agensi-agensi tertentu seperti Jabatan Perpaduan Negara dan sektor rukun tetangga serta persatuan komuniti dan masyarakat setempat
dalam menjalankan aktiviti-aktiviti yang memfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan pelajar sekolah yang berbilang kaum dan keturunan. Yang kedua, menggalakkan sekolah-sekolah yang majoriti pelajarnya terdiri dari satu kaum sahaja untuk meningkatkan kegiatan yang bercorak integrasi dengan sekolah-sekolah lain melalui aktiviti-aktiviti bersama. Penilaian 10%. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Mei 2005 telah memutuskan setiap murid wajib mengikuti 3 aktiviti co-curriculum seperti berikut. Kelab Persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan permainan. Mesyuarat juga menetapkan syarat merit 10% markah co-curriculum bagi kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA atau Universiti Awam UA. Penilaian 10% markah co-curriculum sebagai syarat kemasukan ke IPTA sesi 2011 bagi calon-calon SPM, STPM dan STAM. Keratan Akhbar. Pengambilan pelajar ke IPTA berasaskan 90% akademik dan 10% co-curriculum. Khalid Nordin. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, dasar pengambilan dan pemilihan kemasukan calon-calon lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan setaraf dengannya ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA bagi program peringkat ijazah pertama adalah berasaskan prinsip meritokrasi. Ia dilakukan dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum untuk menentukan nilai merit seseorang calon. %, markah co-curriculum masuk IPTA. Pemilihan kemasukan pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA bagi program pengajian lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, matrikulasi dan Sijil Pelajaran Malaysia adalah berasaskan 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. %, markah co-curriculum tentukan nasib pelajar ke IPT. Pelajar daerah ini digalakkan aktif dalam co-curriculum seiring dengan pencapaian akademik yang ditonjolkan oleh mereka. Adun Buluh Kasab Nur Syida Ibrahim berkata, ini sebab co-curriculum juga menjadi faktor yang diambil kira jika seseorang itu mahu melanjutkan pelajaran
ke institusi pengajian tinggi IPT. Sebanyak 10% markah kurikulum tersebut akan menentukan sama ada pelajar tersebut layak atau tidak ke IPT. Kemasukan ke UA atau IPTA. Dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan menggunakan 90% markah akademik dan 10% markah kurikulum. Kriteria pemilihan kemasukan adalah seperti berikut. Antaranya, pencapaian akademik dalam peperiksaan SPM dan pencapaian dalam aktiviti kurikulum. Aspek pentaksiran. Pentaksiran kurikulum di sekolah meliputi aspek utama seperti berikut. Penglibatan 50 markah, penyertaan 40 markah, prestasi 20 markah. Semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Kelab Persatuan 110 markah. Untuk penglibatan 50 markah dibahagikan kepada jawatan 10 markah, peringkat 20 markah, komitmen 10 markah, khidmat sumbangan 10 markah. Manakala penyertaan 40 markah adalah untuk kehadiran yang merupakan markah terbesar. Dan bagi prestasi 20 markah pula melibatkan pencapaian. Seterusnya, pasukan badan beruniform 110 markah. Untuk penglibatan 50 markah dibahagikan kepada jawatan 10 markah, peringkat 20 markah, komitmen 10 markah, khidmat sumbangan 10 markah. Manakala penyertaan 40 markah adalah untuk kehadiran yang merupakan markah terbesar. Dan bagi prestasi 20 markah pula melibatkan pencapaian. Seterusnya, untuk sukan permainan 110 markah. Untuk penglibatan 50 markah dibahagikan kepada jawatan 10 markah, peringkat 20 markah, komitmen 10 markah, khidmat sumbangan 10 markah. Manakala penyertaan 40 markah adalah untuk kehadiran yang merupakan markah terbesar. Dan bagi prestasi 20 markah pula melibatkan pencapaian. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu dari kelemahan dan kedaifan saya sendiri. Kalau tuan-puan mendengar dari orang lain perkara yang sama, tetapi huraiannya berbeza, tidak mustahil saya tersalah dan tersilap. Yang maha sempurna itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Nantikan kemunculan sambungannya. Pemarkahan PAJSK. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jika ia memberi manfaat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.
dan tekan loceng notification untuk info video berikutnya. Terima kasih dan jumpa lagi.